mereka. Tinggal lagi untuk melakukan serangan. Betul. Setakat ini pertarungan ataupun pertemuan di midfield itu tidaklah Ketara lah antara beza. Betul. Tidak banyak beza. Oh, apakah ada penalti? Tidak ada whistle daripada pengadil walaupun pemain Perak meminta penalti di situ. Dan bagaimana? Oh, ada penalti diberikan setelah Syahir Bashar. Dalam perebutan bola itu kita lihat, jadi pengadil pada malam ini membuat keputusan untuk memberikan penalti kepada pasukan pelawat. Mungkin akan dapat kita saksikan sekali lagi. Mungkin juga ada isyarat daripada pembantu pengadil di seberang sana. Memang agak lambat sebenarnya referee menanti suggestion daripada penjaga garisan sebentar tadi, adakah ianya penalti ataupun tidak, tetapi jelas kelihatan itu ada satu tackle ataupun terjahit daripada belakang yang dilakukan terhadap Syahir Bashar tadi, dan saya rasa keputusan yang tepat oleh pengadil untuk memberikan sepakan penalti kepada pasukan Perak FC. Jadi kita lihat bola terlebih dahulu sampai di kaki Syahir. Betul. Sebelum Khairul Anwar menghayunkan kakinya, jadi terkena di belakang, di bahagian belakang kaki Syahir tadi. Jadi keputusan diberikan oleh pengadil pada malam ini, Ahmad Zuhaidi Zulkifli, untuk memberikan peluang kepada pasukan Perak bagi mendahului Melaka sekiranya mereka berjaya menyempurnakan sepakan penalti ini. Walaupun baru saja kita sebut tadi Ismadi, mereka kurang menyerang sebenarnya kalau dibandingkan. Sudah bermain dengan agak baik, menyusun atur gerakan di bahagian tengah, dan peluang sebegini tidak harus dilepaskan, tidak harus dibazirkan oleh pemain-pemain pasukan Perak. Mereka menyedari ini adalah perlawanan yang cukup penting untuk mencari mata di bumi Melaka ini. 29 minit Khairul Fahmi tidak langsung diuji, tetapi ini datang sekali ujian yang begitu besar untuk Khairul Fahmi. Sekali datang terus penalti. Jadi Aguero sudah bersedia untuk memastikan tugasan pertamanya dalam sepakan penalti ini mampu disempurnakan sebaik mungkin bagi mencari gol sulung perlawanan ini. Sambil penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Cemat sudah pun bersedia di pintu gol. Apakah Aguero mampu untuk memberikan gol pendahuluan kepada pasukan Perak ketika ini? Semuanya ini sedang diperhatikan khususnya oleh peminat-peminat pasukan Perak yang memberikan sepenuh pengharapan untuk Perak mencari 3 mata di Stadium Han Jebat ini. Aguero, dan itu dia gol. Walaupun Khairul Fahmi Cemat sudah menerkam ke arah yang betul, namun sepakannya padu. Betul, satu rebatan yang deras dilakukan oleh Sergio Aguero tadi, dan Khairul Fahmi Cemat telah pun berjaya mengagak ke arah yang betul, tetapi memang agak sukar untuk menyelamatkan sepakan tersebut. Dan inilah kelebihan yang pertama untuk pasukan Perak, percubaan yang pertama ke arah pintu gol, dan juga orang kata ujian yang pertama untuk Khairul Fahmi Cemat sepanjang 30 minit ini. Minit ke-30, pasukan pelawat berada di depan ketika ini melalui penalti yang berjaya disempurnakan oleh Sergio Aguero, kapten pasukan Perak FC pada malam ini. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana Khairul Fahmi Cemat merebahkan badannya ke arah yang betul, namun sepakan yang dilakukan oleh Aguero terlalu kuat, hampir saja dapat diselamatkan. Namun tidak ada kesilapan untuk tugasan yang wajib disempurnakan oleh kapten Perak ini bagi membolehkan pasukannya berada di depan ketika ini. Dan ketika itu Khairul Fahmi Cemat telah pun off position. Memang satu situasi yang mungkin membahayakan kedudukan. Antaran tak sampai dilakukan oleh Kion. Aguero
Clearance daripada Khairul Helmi lagi sekali. Kali ini Maniot perlu menggerakkan serangan untuk pasukan Melaka ketika ini. Masih lagi dalam larian yang dilakukan oleh Maniot. Berjaya Maniot lepas kali ini. Maniot dia perlu tolak lebih cepat lagi, namun tidak. Maniot dan itu dia gol! Cantik! Tindakan bersendirian yang dilakukan oleh Maniot. Walaupun dia melihat ruang yang dibuka oleh rakan-rakannya, namun dia membuat decision untuk terus melakukan percubaan yang membawa hasil untuk gol penyamaan Melaka ketika ini. Itulah yang tindakan satu gol individu yang kita boleh katakan Maniot membawa bola dari hampir setengah padang, menewaskan 1, 2 dan juga 3 pemain pertahanan lawan sebelum melakukan satu rebatan kaki kanan yang terus menerjah ke penjuru kiri pintu gol pasukan Perak FC untuk menyamakan kedudukan. Inilah yang saya katakan tadi, mereka perlu melakukan terus cuba dan terus mencuba, dan akhirnya pasukan Melaka United berjaya untuk menyamakan kedudukan. Kadang-kadang dalam bola sepak ni Isbadi, tamak sebegini diperlukan, membawa untung sebenarnya, kerana dia lebih berkeyakinan setelah dia memulakan larian. Dan di sini kita lihat bagaimana skill yang dimiliki oleh Maniot untuk memperdayakan lawannya di depan, dan dia melakukan killing shot untuk menewaskan Nasrullah bagi membolehkan kedudukan 1-1 ketika ini. Minit ke-66, gol penyamaan Melaka United daripada pemain import ini. 1-1 untuk memberikan kelegaan kepada pasukan Melaka United, khususnya ketua jurulatih mereka Zainal Abidin Hassan. Bahkan sudut yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah. Adriano bersedia dengan kaki kiri. Giovanni di depan, ditanduk keluar dari kawasan penalti. Tidak ada free kick di situ, walaupun Maniot dia melakukan simulasi untuk meminta sebagian percuma diberikan, namun tidak akan mengadil. Sekali lagi cross. Sonny Nordi, apakah dia akan melakukan dribbling di sini? Sonny rempatan, dan itu dia gol! Ada ruang, ada peluang, dan berjaya disempurnakan dengan baik oleh Sonny Nordi untuk membolehkan Melaka di depan 2-1 ketika ini. Itulah yang kita katakan daripada awal tadi, penjaga gol muda, kurang pengalaman, tetapi pasukan Melaka tidak melakukan rebatan. Apabila mereka melakukan rebatan tepat ke arah pintu gol, inilah yang berjaya dihasilkan 2 gol yang berjaya diperolehi oleh pasukan Melaka United, kedua-duanya menerusi rebatan dari luar kotak penalti. Dan memang satu jaringan yang baik dilakukan sebentar tadi oleh Sonny Nordi. Jadi 2-1 kedua-duanya melalui rembatan dari luar kawasan penalti. Gagal Nasrullah, walaupun dia sudah merebahkan badannya untuk menyelamatkan rembatan padu daripada Sonny Nordi ini. Terkena sedikit tangan Nasrullah, tapi tangannya tidak cukup kuat untuk menghalang rembatan daripada Sonny Nordi ini. Jadi dia menggunakan peluang yang dimiliki ini. Kita perhatikan di situ ataupun pemain Perak Idris Ahmad yang berada di depan Sonny Nordi sebentar tadi. Mungkin Sonny Nordi biasa kita lihat dia lebih menggunakan gerakannya untuk melakukan dribbling masuk dalam kawasan penalti di sebelah kiri. Namun kali ini dia menukar haluan